adab ketika mana bersama dengan orang alim, orang berilmu. Sekiranya orang berilmu itu lupa dengan ilmunya, maka hendaklah kamu ingatkan. Kerana sifat agama ini saling menasihati, tegur menegur. Hatta Nabi SAW, orang yang berilmu, orang yang diangkat oleh Allah dengan ilmunya, bukan dengan kenabian, ditegur oleh para sahabat. Bila mereka merasakan Rasulullah SAW melakukannya dalam keadaan lupa atau lupa melakukan, sebagaimana hadis Zulyadain yang terkenal, waktu Rasulullah melakukan solat zuhur 2 rakaat, lalu para sahabat tidak berani menegurnya kerana merasakan itu wahyu yang baru diturunkan, melainkan Zulyadain. Lalu Zulyadain berkata, ya Rasulullah, adakah solat zuhur sudah dipendekkan ataupun ada wahyu yang menjelaskannya? Lalu kata Nabi SAW, benarkah kata Zulyadain? Jawab sahabat, ya, Tuhan hanya sembahyang zuhur 2 rakaat. Maka Nabi bangkit bangun semula dan melengkapkan lagi 2 rakaat. Artinya Rasulullah SAW dalam keadaan ini lupa, sedangkan Rasulullah berilmu. Maka diingatkan oleh para sahabat. Sementara orang yang berilmu yang bukan di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, ya, kadang-kadang orang-orang yang berilmu itu lupa, kadang-kadang orang yang berilmu itu lalai. Dan dia lupa nak buat sesuatu yang apa yang dia lakukan itu bercanggah dengan ilmunya sendiri yang disampaikan kepada orang ramai. Jadi beritahu orangnya begini cara. Tiba-tiba waktu dia sendiri beramal berlainan. Maka diingatkan kepada orang berilmu kali ini ada ketika mana bersama dengan orang alim. Yang kedua, Al-Imam Ibn Arabi menasihatkan kita suatu perkara lagi yang berkait bagaimana nak menterjemahkan cinta kita kepada Allah. Banyak cara untuk menterjemahkan cinta kepada Allah. Di antaranya ialah cara berpakaian. Bila seseorang memakai pakaian yang indah, yang cantik kerana Allah, apatah lagi dipakai pakaian itu dalam ibadahnya kepada Allah, maka ini menandakan kecintaan kepada Allah. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, dalam suratul A'raf pada ayat 31, Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, hendaklah kamu mengambil perhiasan kamu bila mana kamu mendatangi masjid. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila seorang hendak mendatangi masjid, maka hendaklah dia berhias dirinya daripada kepala sampai kaki. Dia pakai kopiahnya, sorbannya, pakai bajunya, pakai kainnya, pakai capal, selipar yang digunakan. Yang datang ke masjid, bukan datang masjid kaki ayam. Maka ini semua zina yang perintahkan dan dianjurkan oleh Allah. Al-Imam Ibn Arabi menempelak golongan yang melihat keindahan berpakaian itu sebagai perkara yang sia-sia. Dengan kata lain, Imam Ibn Arabi tidak sependapat dengan golongan yang cuba menampakkan nilai ibadat dalam pakaian compang-camping dan buruk, dengan pakaian yang berbau dan busuk. Karena itu beliau membacakan ayat, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah Ta'ala keluarkan daripada muka bumi, dan juga yang baik-baik yang Allah halalkan kepada hamba-hambanya. Katakanlah, ia adalah milik orang beriman di dunia dan khusus pada hari akhirat. Artinya tuan-tuan sekalian, bila seorang memakai pakaian yang indah, tidak ada seorang pun boleh menghalangnya memakai pakaian yang indah. Bila seorang memiliki kenderaan yang baik, tidak ada seorang pun boleh menghalangnya memiliki kenderaan yang baik. Kalau syariat mengizinkan, membenarkan, dan tidak ada yang boleh mengharamkannya, apatah lagi kalau ia mengangkat nilai orang beriman. Dan memang nikmat itu untuk orang beriman, bukan nanti akhirat kelak menjadi khusus milik orang beriman. Mungkin di sini di dunia kita berkongsi dengan orang kafir, tapi akhirat kelak yang menjadi perhiasan mutlak bagi orang-orang yang beriman. Tetapi yang membedakan tuan-tuan sekalian, kata Imam Ibn Arabi,
Kita berhias untuk dunia dan berhias untuk akhirat. Apa yang membezakannya? Niat. Kalau kita niat mendatangi ibadat dengan pakaian yang cantik, yang baik, sebagai menghormati syiar Allah, syiar agama, maka itu ibadat. Tapi niat kita hanya kepentingan diri kita untuk sombong dan menghina orang lain, itu kotor dan jijik. Artinya penting niat. Asalnya kalau orang kata, bukankah memakai pakaian indah ini untuk dunia? Kalau kata Imam Ibn Arabi, benar, ia untuk dunia dan ia juga untuk akhirat. Tapi yang membezakannya ialah niat. Bila mana seorang itu niat baik, maka jadi ibadat. Oleh sebab itu kata Imam Al-Allamah As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair, apa yang membezakan adat dengan ibadat? Adat, kebiasaan seperti tidur, makan, minum, mandi, jalan, lari, pakai baju, punya kenderaan, berkahwin, beranak pinak, ini adat. Tetapi berniat sama akan jadi ibadat. Apa yang membezakan? Niat. Seorang berkahwin bagi menunjukkan pandangan, bagi menguatkan iman, bagi mendapat anak soleh, maka ibadat. Seorang yang berjalan untuk mendapat kesihatan supaya bertenaga dalam ibadah, maka itu adalah ibadah dengan niat yang baik. Seorang yang makan bagi mendapat kekuatan melaksanakan perintah, tanggungjawab serta segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ibadah. Maka ini membezakan adat dan ini yang membezakan ibadah, niat. Karena itu Al-Imam Ibn Arabi membawa hadis masyhur riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, si amalan dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah untuk dunia atau kerana perempuan yang nak dikahwininya, maka